Yang Amat Tan Sri Yang Pertua, terima kasih diucapkan atas perhatian yang diberikan oleh Ahli Yang Berhormat mengenai isu rumah yang tidak terjual. Isu rumah tidak terjual ini bukanlah satu isu yang baru dan sedang diperhalusi oleh Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan bagi mencari jalan penyelesaian yang komprehensif dengan semua pemain industri perumahan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, KPKT memandang serius mengenai isu lambakan rumah tidak terjual ini kerana menyebabkan berlaku kelembapan pasaran hartanah yang memberi impak kepada ekosistem pemajuan perumahan serta penjejaskan rantaian ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan laporan status pasaran hartanah oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIK), bagi suku kedua tahun 2021 terdapat 31,112 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai 20.1 bilion ringgit. Bagi suku ketiga tahun 2021 terdapat 30,290 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai 19.75 bilion. Ini menunjukkan terdapat sedikit penurunan sebanyak 2.64% dalam bilangan unit dan 1.74% dalam nilai bagi suku tahun ketiga berbanding suku tahun kedua 2021. Terdapat penurunan kadar lambakan rumah yang tidak terjual walaupun tidak ketara kerana terdapat pemaju yang menurunkan harga atau memberikan diskaun bagi membolehkan bekalan rumah sedia ada dapat dijual dalam ketidaktentuan ekonomi masa kini. Ini dibuktikan dengan penurunan indeks harga rumah pada suku ketiga pada 198.6 mata berbanding suku ketiga 2020 199.9 mata yang menunjukkan penurunan sebanyak 0.7%. Diharap lebih ramai pemaju dapat menurunkan harga jualan rumah bagi membolehkan lambakan rumah. Datuk Tan Sri Yang Pertua, manakala jenis dan negeri yang terlibat dengan jumlah pecahan rumah yang tidak terjual, saya sebutkan lebih kurang 10 ataupun yang tertinggi. Yang pertama ialah Kuala Lumpur sebanyak 3,863. Yang kedua Pulau Pinang 4,638. Yang keempat Selangor 3,376 unit. Yang kelima Perak 2,865 unit. Mana Kelantan Yang Berhormat hanyalah 114 unit. Manakala jenis rumah yang tidak terjual ialah terdiri daripada kondo ataupun apartmen sebanyak 18,229 unit, teres 2 tingkat dan 3 tingkat sebanyak 5,687 unit dan juga semidi sebanyak 1,783 unit. Terima kasih. Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya difahamkan terdapat kempen pemilikan rumah atau dengan izin Home Ownership Campaign HOC telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Saya nak tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah pencapaian kepada kempen tersebut dan adakah kempen ini akan dilanjutkan untuk tahun-tahun yang akan datang serta sejauh manakah kempen HOC ini berjaya untuk menangani isu property overhang dengan izin di seluruh negara dan berapa nilai hartanah yang terjual melalui kempen HOC ini sepanjang tahun 2021. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua, terima kasih Yang Amat Macang. Sebenarnya terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu menjual rumah-rumah yang tidak laku dijual ni. Umpamanya antaranya adalah kempen pemilikan rumah atau Home Ownership Campaign HOC dan juga memperkenalkan peraturan paduan kepada para pemaju perumahan untuk mengumpulkan kajian kebolehkelaksanaan rumah sebelum perumahan dilaksanakan. Tan Sri Yang Pertua dan Yang Berhormat, mulai Jun 2020 hingga 31 Ogos 2021 terdapat 67,576 unit rumah telah terjual dengan keseluruhan 52.32 bilion sebelum diskaun
dan 43.53 bilion selepas diskaun, menjadikan jumlah penjimatan pembeli adalah berjumlah 8.79 bilion. HOC ataupun Home Ownership Campaign ini diteruskan sehingga 31 Disember 2021 ini, dan insya-Allah Kementerian akan meneliti balik kerana faedah daripada HOC ini amat besar kepada bukan sahaja kepada pengusaha-pengusaha ataupun industri perumahan, tetapi juga pembeli-pembeli. Dalam hal ini kerajaan telah mengalami kehilangan hasil sebenarnya Yang Pertua daripada duty stamp berdasarkan kiraan mudah sekitar 400 juta hingga 500 juta. Yang Amat Tan Sri Yang Pertua, beberapa maklumat tambahan saya akan beri kepada Yang Amat Macang bagi memberikan gambaran sebenar bagaimana HOC ini dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Terima kasih. Pasir Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang berhormat Timbalan Menteri, sekiranya ada statistik, bolehkah bagi tahu di dalam Dewan yang mulia ini, berapakah jumlah rumah yang tak terjual di Forest City di Iskandar Puteri, Johor Bahru di sana? Kalau tiada jawapan bertulis pun boleh. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Sri Yang Pertua, saya dah sebutkan tadi antara negeri yang tertinggi ialah Johor, iaitu sejumlah 6,441 unit rumah yang tidak terjual. Saya minta maaf kerana tidak ada detail secara lokaliti itu, tapi insya-Allah Yang Amat saya akan salurkan kepada Yang Amat maklumat tentang kekosongan rumah yang tidak terjual di kawasan berkenaan. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Sebenarnya Padang Serai bangun awal tadi. Padang Serai bangun dari tadi. Tan Sri, bagi Kulim Bandar Baru. Terima kasih. Silakan. Kuliah Bandar Baru. Padang Serai jiran. Yang bawa Menteri, isu ini macam disebut tadi, isu lama. Dan rumah tak terjual ni dia tak bagi kesan kepada tokoh-tokoh besar, syarikat-syarikat besar. Sikit pun tak ada kesan. Ya. Saya tengok dalam data yang sama yang Menteri quote tadi, Pusat Informasi Hartanah Negara. Dia senaraikan IOI Properties untung, Saim Dabi Properties untung, SP Setia untung, UOA Development untung, Masing Group untung. Untung tu kalau ikut laporan tahunan mereka puluhan bilion, tak bagi kesan. Okay. Kesannya adalah unit-unit yang murah ni sebenarnya, ya. Itu kesan dia. Baik, tapi itu bukan soalan saya. Satu ketika dulu saya terdengar ada ura-ura kerajaan nak laksanakan property vacancy tax. Maknanya kalau unit-unit rumah yang tak terjual itu dijual, maka insentif akan diberi kepada pemaju lagi. Ya. Jadi soalan saya, apa jadi kepada cadangan untuk melaksanakan cukai kekosongan hartanah ini bagi mengatasi isu rumah tak terjual? Terima kasih. Terima kasih. Terima Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua, terima kasih Yang Mohd. Sebenarnya tentang cadangan untuk melaksanakan cukai yang Yang Mohd sebutkan tadi masih dalam perbincangan, dan di peringkat KPKT dan untuk kita laksanakan Yang Mohd Yang Pertua. Namun kan saya ingin menjelaskan seperti mana yang saya katakan awal tadi, bahawa rumah-rumah yang tidak terjual dan yang saya bacakan tadi, sebutkan tadi, ialah terdiri pada rumah-rumah kondo dan juga apartmen yang terdiri daripada pembelinya adalah orang-orang di peringkat atasan. Manakala kita ada rumah-rumah yang melibatkan kos rendah ni, yang B40 dan sebagainya, ini tidak di luar daripada apa yang saya sebutkan. Umpamanya kita ada 6 skim perumahan yang melibatkan B40 dan orang yang di bawah pendapatan rendah ini, PPR, rumah mesra rakyat, rumah perkhidmatan awam, Prima, kediaman SPMB, Syarikat Perumahan Negara Berhad, dan juga Ikram, salah satu program yang dilancarkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, yang khusus kita tujukan kepada mereka yang terkesan dengan COVID-19, dengan mana kita memberikan sewa 6 bulan percuma sewa kepada mereka,
dengan bayaran sewa hanya RM124. Dan ini sebenarnya dikhususkan kepada mereka ataupun pembeli-pembeli yang berdapatan rendah dan juga di bawah B40 dan sebagainya. Terima kasih, Hormat. Terima kasih.